Pelbagai pihak tampil untuk memberikan inspirasi dan juga panduan kepada kita semua supaya ada maklumat yang dapat kita manfaatkan. Dan ketika kami serang langsung ini di dunia, setiap orang meninggal pada setiap minit berita dilaporkan. Jadi kita doakan yang terbaik semoga akan berakhirnya wabak COVID-19 ini. Dan di MHI kita akan terus berbincang tentang Selangor gempur COVID-19 dan bersama dengan Menteri Besar Selangor Yang Berhormat Datuk Seri Amdi Syari. Terima kasih bersama kita di MHI. Sama-sama. Baik, kita pun gusar melihat perkembangannya, sentiasa menantikan berita yang terkini. Tapi demi terus survive dalam kehidupan yang bercabar ini, kita melihat pentingnya peranan pelbagai pihak yang bersuadaya, berpadu idea dan tenaga dari segi kewangan, komitmen yang lain untuk memastikan rakyat dapat hidup seperti biasa. Di samping industri juga dapat berkembang maju. Jadi mungkin dapat Datuk Seri ceritakan pakej rangsangan yang disediakan oleh Negeri Selangor yang juga melihat ada hala tujuannya sendiri. Di samping kita bekerjasama dengan kerajaan persekutuan, pasti ada mungkin rakyat tertanya apakah perbezaan antara dua pakej ini, silakan. Terima kasih Fitri. Selangor telah mengumumkan dua pakej rangsangan yang kita katakan atau yang kita namakan sebagai pakej rangsangan Selangor Prihatin dalam usaha menangani kesan-kesan dan dampak langsung daripada epidemik ini. Justru pihak kerajaan negeri merangka dua pakej rangsangan. Pertama, kita telah mengumumkan sejumlah 128 juta dan selebihnya bernilai lebih 200 juta dan keseluruhan kedua-duanya bernilai 400 juta. Dalam pakej rangsangan pertama, kita menumpu kepada mereka-mereka yang terkesan secara langsung daripada penyebaran pandemik ini. Antaranya ialah frontliner, doktor dan juga petugas kesihatan dan juga penjaja-penjaja kerana mereka telah kehilangan pendapatan secara tiba-tiba. Dan pada hari ini sebenarnya kita telah memulakan pembayaran RM500 kepada peniaga-peniaga yang terkesan dengan anggaran sekitar 50,000 peniaga-peniaga boleh mendapat limpahan daripada pengumuman kerajaan negeri. Dalam pakej kedua yang dirangka oleh pihak kerajaan negeri sebenarnya mempunyai 3 sektor. Sektor pertama adalah menangani pandemik ini sendiri secara lebih serius dengan beberapa inisiatif yang telah diumumkan. Yang kedua, sekali lagi membantu meringankan beban mereka-mereka yang terkesan. Kali ini kita letakkan beberapa kelompok-kelompok lain seperti petani dan keluarga kepada frontliner dan tidak ketinggalan kepada mereka-mereka yang didapati positif penyakit ini. Ini ada dalam pakej rangsangan kedua. Dan ketiga, kita telah memulakan beberapa inisiatif dan pandangan kita khususnya untuk mengembalikan kehidupan kita kembali kepada kehidupan sebelum COVID-19 supaya industri dan perindustrian kita seperti beberapa kemudahan-kemudahan yang kita tawarkan kepada industri melalui pakej tanah dan juga penyelesaian secara menyeluruh, Patrick. Ya, dan stream dari pakej yang diwawarakan tadi melihat bahawa ada sisi komplimen saling melengkapi dengan apa yang telah pun digariskan oleh persekutuan. Jadi macam mana Selangor sendiri dengan wawasan yang jelas untuk komplimen apa yang telah pun dilaksanakan? Ya, sudah pasti dalam keadaan perang kita berdepan dengan COVID-19 ini kita harus berganding bahu dan kita harus menyatakan solidariti bersama-sama untuk menangani hal tersebut. Sebab itu elemen-elemen yang kita tawarkan dalam pakej rangsangan kedua terutamanya. Sebab yang pertama kita umumkan lebih awal daripada pengumuman federal adalah untuk menampung beberapa ruangan-ruangan yang negeri Selangor rasakan perlu untuk kita bantu. Antaranya apabila kerajaan persekutuan mengumumkan bantuan RM600 kepada frontliner di kalangan doktor dan petugas kesihatan, kerajaan negeri cuba untuk membantu penjagaan anak-anak frontliner ini di kalangan petugas-petugas kesihatan. Jadi daripada bentuk itulah yang kita akan selarikan. Dan juga ada perkara lain yang kita tidak umumkan sebagai contoh. Bila kerajaan pusat membawa warga kita daripada luar negara dan sekarang harus dikuarantinkan dalam tempoh 14 hari di pusat-pusat kuarantin yang telah ditetapkan, kerajaan negeri juga merasakan kita perlu membantu dan pada hari ini sekitar 20 hingga 30 bas percuma Selangorku yang tidak bergerak pada hari ini kita gunakan untuk feri dan membawa warga tempatan kita yang sekarang dikuarantinkan
di beberapa hotel dan di beberapa pusat kuarantin di negeri Selangor, khususnya yang datang daripada luar negara. Dan Datuk Seri bagaimana segi perjalanan semua yang dirancang ini? Yang melibatkan tenaga kerja yang di depan dan juga yang di belakang pun memainkan peranan yang saling padu. Alhamdulillah, saya percaya di sebalik kita berdepan dengan kesukaran dan kegetiran saat ini, kita mempunyai beberapa peluang. Dan di antara peluang yang besarnya adalah bagaimana kita dapat lihat sikap rakyat kita daripada pelbagai lapisan walaupun mungkin berbeza sebelum ini, boleh berganding bahu untuk berdepan isu ini bersama-sama dan menangani isu ini bersama-sama. Sebab itu, sebagai contoh, bila Perintah Kawalan Pergerakan diumumkan, memang di awal minggu tu kita berdepan masalah. Mungkin kadar kepatuhan below dan 80% sesuaikan diri. Tapi dalam PKP yang kedua atau fasa kedua ini kita lihat kadarnya sampai 90%. Saya bertemu dengan Ketua Polis Selangor, mereka merekodkan sekitar 92 hingga 93% rakyat telah patuh kepada PKP ini. Jadi saya percaya walaupun kita berdepan dengan kesukaran dan keadaan luar biasa ini, namun ia juga mengajar kita untuk lebih bersatu hati dan melihat mana prioriti ataupun keutamaan kita dan boleh melupakan berbagai perbezaan semata-mata untuk kita berdepan dengan bahaya yang lebih besar seperti ini. Itu dia. Tadi disebut tentang komitmen, kita melihat bahawa Selangor Task Force COVID-19 yang diterajui oleh mantan Kesihatan yang berhormat Datuk Zulkifli Ahmad yang juga memberi impak lah. Sebab kita melihat pada statistik negeri Selangor dengan data yang tertinggi. Jadi bagaimana ia digerakkan dan juga keberhasilan dalam usaha. Kita melihat kepakaran beliau itu amat penting untuk membantu segala usaha. Ya, terima kasih. Sebenarnya dalam Selangor Task Force ini bukan saja peranan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad selaku bekas Menteri Kesihatan yang berfungsi mengetuai gerakan ini, tetapi kita dibantu oleh pakar-pakar yang tersendiri dalam bidang masing-masing. Dr. Christopher Lee, Dr. Christopher Lee, Profesor Dr. Adiba dan juga Dr. Hilmi yang mempunyai kepakarannya yang saya anggap mampu banyak membantu kita. Apa yang paling penting bagi saya ialah task force dia cuba juga komplement peranan yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Kesihatan. Ya, tidak bercanggah. Ya, di saat Kementerian Kesihatan saya rasa pada ketika ini bergelut dan berdepan dengan pertarungan yang luar biasa, bagaimana mereka harus melengkapkan usaha-usaha pemulihan di pusat-pusat pemulihan kita seperti hospital dan klinik. Saya kira peranan task force adalah membantu institusi-institusi seperti premis-premis perniagaan, pasar dan sebagainya agar dapat bertindak dan beroperasi dengan cara yang lebih baik, khususnya berdepan dengan isu epidemik ataupun COVID-19 ini. So, peranan mereka kebanyakannya adalah untuk memberi khidmat nasihat dan peranan. Garis-garis panduan yang telah mereka laksanakan dan mereka aturkan untuk kita berdepan dengan situasi epidemik ini dan tidak menjadi salah satu sub-cluster yang baru. Itu yang pertama. Yang kedua, task force ini juga membuat analisa. Kita agak beruntung, Dr. Hilmi yang terlibat dengan kita sebenarnya datanya dan sistemnya itu digunakan oleh negara-negara lain termasuk di Amerika Selatan untuk menganalisa denggi dan menganalisa wabak dan COVID-19. Jadi beliau telah menggunakan sistemnya di sini dan kali ini kita telah mempunyai titik-titik merah yang lebih banyak. Di bilik gerakan kita dapatkan pasti titik-titik merah dan daripada titik merah itulah lahir inisiatif untuk mass saringan ataupun saringan awam yang kita akan lebih buat. Yang kita akan laksanakan dalam tempoh 1-2 hari ini kerana kita percaya salah satu daripada mantra WHO untuk menepani epidemik ini ialah dengan test. So kita cuba implement pendekatan ini dengan meletakkan peruntukan lebih kurang 1.34 juta untuk mass test yang kita akan laksanakan dalam masa terdekat. Maksudnya kita perluaskan lagi jumlah responden yang disaring itu demi kebaikan. Bagi kita berbincang banyak lagi dan saya percaya bahawa rakyat yang sebenarnya ini dah terbiasa dengan berniaga di jalanan contohnya yang menggerakkan PKS mahukan suara mereka didengari dan juga tangan mereka ini disambut
Akan kita bincangkan bagaimanakah pakej Selangor Perkhidmatan ini mampu untuk menolong rakyat biasa yang berjuang dalam saat diuji wabak COVID-19. Selepas ini di Malaysia kita bersambung seperti nanti.